Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua warga MSM Gemencir. Pada petang ini saya akan membuat satu perkongsian mengenai penggunaan Google Form dalam penilaian PDP. Kita boleh lihat pada paparan yang saya tunjukkan. Okey, Google Form ni sebenarnya mempunyai pelbagai fungsi yang kita boleh gunakan. Cuma pada hari ini saya akan fokuskan kepada dua benda. Yang pertama, cara bagaimana kita boleh membuat tugasan ataupun memberikan tugasan kepada pelajar. Dan yang kedua, bagaimana kita boleh menilai tugasan yang telah pelajar lakukan menggunakan form ni. Okey. So yang pertama sekali kita pergi kepada blank. Kita start dengan new form. Sebab saya akan ajar perkara paling basic yang kita boleh lakukan untuk menyediakan quiz. Okey. So, bila kita tekan blank tadi, dia akan keluar paparan macam ni. So, untuk jadikan dia sebagai quiz, kita perlu tekan setting dulu. Okey, dia keluar macam ni. So, dekat bahagian general, tekan dekat collect email address. Okey, yang lain tu tak apa. Lepas tu dekat bahagian presentation. Okey, tengok dekat confirmation message. Sini ni tempat di mana kita boleh bagi respon kepada pelajar. Contohnya, bila pelajar selesai menghantar tugasan, kita kata, kita tulis sikit, terima kasih kerana menghantar tugasan. Okey, ini contoh ya cikgu. Okey, contohnya. Lepas tu dekat bahagian quizzes, yang ini tekan. Ini wajib tekan. Kalau tak tekan yang ini, dia akan keluar sebagai form biasa. So, kita tekan kat sini dan save. Jangan lupa save. Okey. So, seterusnya kita buat tajuk lah. Kita buat tajuk. Contohnya saya nak buat kuis pengetahuan HAM. Okey. Ini bahagian tajuk. Okey, dekat form description, kita boleh tulis arahan. Contohnya arahan. Okay. Sila selesaikan soalan berikut dengan jawapan yang betul. Okey. Ini contoh je cikgu. Okey. Seterusnya, kejap lagi saya akan explain dekat bahagian tepi ni. Okey, kita pergi kepada soalan pertama dulu. Okey. Okey, ini tengok bahagian multiple choice ni. Di sini sebenarnya banyak fungsi yang kita boleh gunakan untuk di dalam pembuatan soalan. Kita boleh buat soalan multiple choice, kita boleh buat soalan essay, kita boleh buat soalan short answer dan sebagainya. Tinggal tekan saja. Okey. Dekat bahagian sini pula, okey. Dekat bahagian sini ada 6 option lain. Okey, kalau bahagian tambah ni, fungsi dia sebagai nanti bila kita dah siap satu soalan, kita nak tambah soalan lain, just tekan add question. Dekat bahagian kedua dikatakan import question. Bahagian sini contohnya kita dah siap satu soalan lain. Okey. Dan kita nak gunakan soalan yang sama ke dalam soalan berikutnya ni. So nanti kita just import je daripada soalan tadi. Nanti saya akan tunjukkan cara dia. Kita juga ada titles and description. Dia akan keluar macam atas ni tadi. Macam kat sini. Selain tu, kita juga boleh masukkan gambar, video dan juga section. Section ni contohnya kalau kata dalam satu topik tu dia ada 4 syllabus kan. Lepas tu cikgu-cikgu nak pecahkan dia kepada setiap subtopik. Ada 4 subtopik dan soalan tu nak mengikut subtopik masing-masing. Boleh tambah add section ni. Okey, so kita pergi kepada soalan pertama. Contohnya soalan pertama, kita tanya siapakah Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Okey, yang keempat contoh je cikgu . Okey, so option pertama kita letak, contohnya kita letak Najib Razak. Ini pilihan jawapan lah. Yang kedua kita letak Mahathir Mohamad. Okey. Yang ketiga kita letak Tun Abdul Razak. Dan yang keempat kita letak contohnya Abdullah Ahmad Badawi. Okey. So bila kita dah buat soalan,
Okey. Kita nak tekan jawapan pula kan. Okey. Pergi dekat bahagian answer key. Okey. Di sini dia akan bagi kita beberapa pilihan. Okey. First of all kita tekan dulu mana pilihan jawapan yang betul. So contohnya jawapan dia adalah Mahathir Mohamad kan. Tekan bahagian sini. Okey. Seterusnya kita tambah add answer feedback. Okey. Bila pelajar jawab salah, kita tekan apa? Harap maaf. Contoh, ini feedback yang kita nak bagi kepada pelajar. Harap maaf. Sila cuba lagi. Contoh cikgu. Lepas tu yang kedua kita letak correct answer. Okey, tahniah. Sila ke soalan seterusnya. Okey. Lepas tu kita save. Okey, lagi satu yang penting, kita sediakan markah kat sini. 0 point maksudnya markah kat sini. Kalau satu katakanlah betul satu, okey, so satu markah lah kan. Okey, settle. Bila dah settle, kita tekan done. Okey, dah siap soalan pertama. Okey, seterusnya saya nak buat soalan yang kedua. Okey, kita nak try pula, kita nak import soalan daripada soalan-soalan sebelum ni. Okey, so tekan import question. Pilih mana contohnya quiz yang dah kita buat. Okey, saya ambil satu contoh ya. Okey, so di sini adalah soalan lama. Katakanlah saya nak ambil soalan. Okey, saya tekan. Jumlah, okey. Import question. Okey, ini adalah soalan yang saya import daripada soalan yang lain. Okey, nampak? Dia boleh sediakan gambar dan juga dia akan keluar terus sekali dengan pilihan jawapan. Bila kita import daripada soalan lain, dia akan keluar sekali terus soalan dan juga pilihan jawapan. Beserta jawapan yang betul. Senang. Dan cikgu-cikgu sebenarnya dekat bahagian pilihan jawapan pun kita boleh masukkan gambar juga. So senang. Gambar boleh pada soalan dan pada pilihan jawapan pun boleh letak gambar. So kita check dulu pilihan jawapan dia. Okey, tengok. So berdasarkan soalan yang lepas, dia dah tanda dah. Tengok, dia tanda. Dia bagi feedback tahniah. Okey, kalau salah, maaf sila cuba lagi. Okey, point pun dah ada. So kita boleh proceed kepada next question. Okey, soalan lain. Soalan yang ketiga. Contohnya saya nak ambil soalan video. Okey, kita nak masukkan video lah. Katakan nak masuk video. Okey, contohnya video apa kita ambil? Video, contoh ya. Upin Ipin lah contoh. Okey, ini sesuai juga untuk kanak-kanak, staff nak bagi ke anak-anak dia ke pun boleh. Dia sangat mudah untuk kita lakukan. Contoh kita ambil video yang kecil sikit, yang pendek. Okey, 2 minit. Lepas tu dah tekan tu, kita select. Okey. Kita tengok dulu video ni pasal apa. Contohnya. Okey. Tekan je video. Lepas tu, based on soalan, kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok based on soalan, based on video, apa soalan kita boleh tanya pelajar. Okey. Kita centerkan dia. Alright. Okey, contoh kat sini, kita buat soalan. Namakan watak yang terdapat dalam video di bawah. Okey. Contohnya, tapi semestinya cikgu dah pernah tengok. Cikgu perlu tengok dulu video sebelum bagi soalan. Okey, tapi saya teka-teka je lah ya. Upin. Contohnya saya buat. Apa lagi? Opah. Lepas tu, apa lagi? Contohnya Kak Siti. Saya pun tak pasti Okey, tak apa. Lepas tu kita letak answer key sama je macam tadi. Kalau kata jawapan dia Upin, letak dekat Upin. So markah letak 1. Answer feedback kalau nak letak pun boleh. Tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Okey. So kita done. Bila done tu maksudnya dia dah selesai masalah. Okey. Okey.
Next question, kita pergi contoh lain. Saya nak buat soalan esei pula. Nak buat soalan esei, so saya tukar kat sini. Dekat multiple choice, pergi soalan, kita nak buat soalan subjektif. Okay. Kita buat soalan short answer. Contohnya kat sini nak tanya apa? Okay. Apakah ni contohnya? Apakah warna bagi bendera? Apakah warna yang terdapat pada bendera negeri 9? Okey. Negeri huruf besar negeri 9. Okey. Kita nak pelajar jawab mengikut jawapan subjektif. Meaning dia kena tulis soalan, dia kena tulis jawapan. Okey. So kita letak answer key dia, apa dia contohnya warna dia merah, hitam, kuning. Okey. Ini adalah contoh jawapan ini adalah pilihan jawapan yang kita sendiri letakkan. Okey. So markah dia, katakanlah kalau dapat 3 ni, 3 markah. So kita letak 3 contoh. Okey. So lepas tu kalau ada contohnya kalau macam dia ada banyak pilihan jawapan kan. Cikgu boleh tulis yang lain kat bawah ni. Tapi saya buat satu je. Nanti kita tengok macam mana. Okey. So dan seterusnya last one. Okey, saya nak beritahu fungsi duplicate. Fungsi duplicate sama macam add question. Cumanya dia akan keluar soalan yang sama. Tapi kita boleh tukarlah soalan lain. Tapi kali ini saya nak letak soalan yang paragraf. Contohnya essay. Kita letak soalan dia, kita kata contohnya jelaskan mengenai diri anda. Contohlah cikgu, contoh. Okey, ni dalam bentuk paragraf. So answer key dia, ini kita boleh buat, kita bagi contoh lah, kita letak contoh, nama saya Rabbani. Saya berumur 16 tahun. Saya berasal daripada Sarawak. Okey, ini contoh je, saya buat contoh je. Okey. Dia ada sebenarnya ada pilihan link dan juga video. Bermaksud pelajar boleh, kita boleh bagi video ataupun link kepada jawapannya sebenar. Okey, tapi kita tulis je Okey, save. Okey, ini adalah pilihan jawapan. Bila dah settle, kita tekan dan markah ni bergantung pada panjang mana yang essay perlu pelajar perlu buat. Boleh jadi 5, 10 dan sebagainya. Bergantung pada apa yang cikgu tanya pada pelajar. Okey, lepas tu tekan done. Okey, so kita dah ada berapa soalan ni? Kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 soalan. Okey, 5, 6 soalan. Contoh lain cikgu, kalau kata cikgu ada soalan lain dan cikgu perlu ambil gambar daripada soalan tersebut, cikgu boleh screenshot ataupun cikgu boleh tekan save and snip dekat Windows masing-masing dan tekan gambar dan save dalam laptop dulu. Bila save dalam laptop, nanti tinggal upload je. Contoh, saya sebut contoh lain Contohnya saya duplicate, saya nak masukkan gambar sendiri. Saya nak masukkan image. So carilah image, mana-mana image, baik kita nak upload daripada laptop ke, nak ambil daripada kamera ke, ataupun nak cari dekat Google ke, tak ada masalah. Boleh cari. So macam tu saja. Nak ambil soalan yang bergambar lah contohnya. Okey. So dah settle. Kita tengok dekat bahagian preview. Okey. Kita dah siap soalan. Lepas tu kita nak tengok macam mana bentuk soalan tu sebenarnya. Okey, tengok dekat bahagian preview. Okey. Dia akan keluar macam ni. So nanti bila kita hantar dekat pelajar akan nampak ada bentuk macam ni. Soalan macam ni. Okey. Ini soalan-soalan yang pelajar perlu jawab. Okey, ni kenapa bertindih ni? Okey, jap tengok.
Okay. So, saranan saya, setiap kali cikgu buat soalan, cikgu kena check balik. Takut ada kesalahan dari segi jawapan ataupun kesalahan dari segi soalan. Okay, ini bertindan. So, kita boleh delete lah balik. Okay. Alright, settle untuk bahagian buat soalan. Dekat bahagian customize theme ni, ini bergantung pada kreativiti cikgu-cikgu lah. Nak buat colour apa ke, nak buat ataupun nak buat ini background ataupun nak pilih tema dia macam mana. Contohnya nak buat, ini pun dia dah suggest beberapa tema banyak sebenarnya. Tinggal pilih je. Contohnya lah saya letak apa. Saya letak tema, okay, solution lah. Cikgu kimia kan. Tema solution. Okay. So dia hanya akan keluar dekat atas ni saja. Ni bahagian ni. So dia akan letak bahagian solution ni. Sorry, bahagian atas soalan. Okay, dah settle. Jangan risau, dia dah memang automatic save. So tak perlu risau dari segi nak save, dia akan memang automatic save. Okay, sekarang kita nak hantar tugasan ni kepada pelajar. Macam mana? Okay, dekat bahagian send ni, tekan bahagian send. Okay, pergi dekat link. Okay, dia ada 3 pilihan. Sama nak hantar email ataupun nak bagi link. Biasanya kita akan hantar link kan. Okay, lepas tu link ni panjang, kita shortenkan link. Okay, dia akan bagi suggestion yang lebih pendek. Okay, so kita just ambil, copy dan hantar kepada pelajar. Nak hantar ikut email ke, nak hantar ikut WhatsApp ke, Telegram ke, bergantung kepada cikgu. Okay, boleh Saya hanya akan ajar yang ringkas je supaya senang kita nak buat soalan nanti. Okay, pelajar dah dapat soalan. Katakanlah pelajar dah dapat soalan. Sekarang ni kita nak semak. Okay, sebelum tu kita tengok bahagian form home. Kita tengok dekat home. Dekat home kita akan tengok dia akan automatic keluar dekat kita punya drive. Soalan tadi dia akan keluar dekat drive kita dekat bahagian form ni. Okay, dia akan keluar kat sini. Okay. So ini antara form. Ini yang tadi yang keluar tadi. So yang ini kita tekan balik, kita check balik betul ke tak. Okay, sebab dia untitled form, kita tekan kat sini. Okay, sebab kita nak bagi dia nama lah kan. Okay. So kita buat nama kat sini. Kejap cikgu loading pula kat sini. Okay. Sebenarnya dia automatik. Bila kita tekan kat sini, dia akan automatik keluar nama ikut tajuk yang kita letak asalnya tadi. Okay, so kita keluar balik. Dia akan keluar dekat home tadi. Jadi dia akan keluar dekat bahagian home ni. Okay, tengok ni yang kita dah buat tadi. Okay, kita buka balik. Sekarang ni saya nak tunjukkan cara kita boleh menilai respons daripada pelajar. Okay, sebelum tu kita sebab sekarang ni masih lagi baru, so tak ada respon. Kita cuba buat satu, tengok contoh. Okay, saya cuba buat. Okay, kita ambil link. Cuba buat satu soalan. Okay, ini view yang pelajar dapat nanti. Bila kita dah hantar, ini view yang pelajar dapat. Okay, so saya cuba jawab. Email. Contohlah contoh. Okay. Okay. So ini pelajar
Pelajar perlu masukkan email address supaya nanti kita akan hantar result tu dekat email tersebut. Okay, so ni saya tekanlah tekanlah 6 contohnya. Okay, jawapan betul 6. Okay, video. Okay, kita buka video. Sebab video tu boleh ditonton oleh pelajar. Okay, nama watak dalam video ni tekan contohnya saya tekan Upin. Betul lah Upin. Okay. Sebagai Perdana Menteri Malaysia, katakanlah tak tahu bila jawab salah. Kita jawab salah lah satu. Kita buat Abdullah Ahmad Badawi. Okay. Kita video. Kita kan. Lepas tu warna bendera. Katakanlah buatlah merah, hitam, kuning. Okay. Tuliskan diri anda. Okay. Nama saya Irfan contoh. Saya berumur 13 tahun. Okay. So, submit. Okay, so bila pelajar dah submit, dia akan terima mesej lah daripada tadi. Terima kasih kerana menghantar tugasan. Okay. So, dia boleh terus view skor dia dapat berapa. So, kalau ikut kat sini, dia kata dapat 5/9. Okay, daripada 9 markah, dia cuma dapat 5. So, dia akan nampak kat mana dia salah. Okay. So, soalan yang ketiga. Nampak bila dah salah, dia akan tulis kat sini, harap maaf, sila cuba lagi. Kalau betul, dia akan kata tahniah. Okay. Okay, yang ni betul. Okay. Kenapa sini dia salah? Okay. Kenapa sini dia salah? So, inilah tugas kita sebagai organizer ataupun sebagai orang yang buat soalan ni untuk betulkan. Okay. Sebenarnya tak salah pun. Kalau ikut jawapan dia, ada tak salah. Tapi jawapan dia salah kerana tak sama dengan skema yang kita buat. So, cara nak betulkan dia, kita pergi balik kepada soalan kita tadi. Okay. So, nampak dah ada satu respons. Tadi dah jawab satu respons kan. Okay. So, kita buka balik respon. Okay. Di bahagian respon, dia akan ada layout yang macam ni. Okay, tunggu dia tengah loading. Saya nak tunjukkan cara kita nak semak jawapan pelajar, terutamanya bagi soalan subjektif. Okay. So, ini adalah dia punya layout jawapan pelajar. Okay. Apa yang saya nak tekankan kat sini dekat bahagian kalau question, ini dia akan terangkan satu persatu. Berapa orang jawab betul, adakah berapa orang betul, berapa orang salah dan sebagainya. Saya nak tekankan dekat bahagian individual. Okay. Bahagian sini dia akan bagi penerangan mengenai jawapan pelajar. Okay. Sekarang ni kita tengok tadi, saya dah jawab satu soalan. Okay, kita perhatikan. Soalan pertama dia betul. Okay, 6 orang. Tengok soalan subjektif. Dekat bahagian individual, ini adalah untuk seorang pelajar tersendiri. Okay. Tengok bahagian. Okay, dia salah tadi. Cuma saya nak tekankan dekat bahagian sini. Okay. Kita nak tengok jawapan pelajar. Jawapan esei dia tadi. Kita kita baca dulu dia punya feedback. Okay, dia kata nama ini adalah kita punya skema. Nama saya Rabbani, saya 16 tahun. Tapi dia bukan Rabbani, dia Irfan. So, kita betulkan. Kita kata, feedback dia kita kata, right. Kita kata, tahniah. Jawapan lengkap. Lepas tu kita save. So, di sini kita tukar
buat dia 3 markah. Ataupun kalau dia buat 2, kita buat 2 markah. Macam tu, 2/3. Di sinilah tugas cikgu untuk betulkan untuk semak jawapan pelajar bergantung pada apa jawapan yang dia buat. Dekat bahagian skema tadi kita buat, itu hanya sekadar skema. Dekat bahagian skema tu hanyalah skema yang kita buat sebagai guidelines kita. Tapi jawapan pelajar adalah bergantung pada dia sendiri. So, nanti kita dah betulkan, kita buat 2 markah. Okay, kita save. Bila kita save, dia akan automatik betulkan yang tadi. Okay. Kenapa salah lagi? Sebabnya kita hanya buat 2 markah daripada 3. So, dia tetap kira salah. Bukan kira salah, dia kira macam tak dapat markah penuh. Okay, untuk betulkan markah pelajar, kita akan release score. Dekat bahagian release score, fungsi dia lah untuk hantar feedback kepada pelajar bahawasanya kita telah menyemak kita telah semak tugasan yang telah lakukan. So, kita release score dan pelajar akan dapat skor yang terbaru dekat email yang dia daftarkan tadi. Okay, send email dan release. Okay, boleh cikgu? Okay, boleh kan? Lepas tu, last one saya nak tunjukkan, kita juga boleh create spreadsheet. Kita boleh create spreadsheet untuk tengok keseluruhan pelajar yang dah hantar, yang dah siapkan tugasan. Dia akan bagi dalam bentuk yang lengkap. Okay, contoh sekarang ni, baru seorang pelajar yang buat skor 79. Dan ini adalah jawapan yang dia buat. So, di sini kita boleh semak lah berapa jumlah markah pelajar, berapa orang yang jawab, siapa yang hantar lambat, siapa yang hantar cepat. Semua kita boleh semak dekat bahagian create spreadsheet tadi. Okay. So, rasanya itu sahaja yang saya sempat kongsikan. Saya rasa cikgu boleh explore sendiri forms ni, sangat mudah dan sangat praktikal dalam masa sekarang ni untuk kita buat. Boleh kumpulkan sebanyak mana kuis yang kita boleh lakukan untuk semua subjek sekalipun. Okey, itu sahaja. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan atas peluang untuk membuat perkongsian sedikit mengenai Google Form ni. Minta maaf segala kekurangan dan kita jumpa lagi untuk slot yang berikutnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.